Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 IS183C akan membentangkan tentang fatwa di Malaysia. Antara isi kandungan video kami adalah apakah itu mufti, MKBHI serta jawatannya. Yang kedua, apakah syarat dan kelayakan mufti, jawatan kuasa fatwa negeri. Yang ketiga, tata cara pembuatan fatwa. Yang keempat, apakah penguatkuasaan fatwa di negeri serta penguatkuasaan fatwa yang telah diwartakan. Maksud fatwa. Fatwa adalah perkataan yang bermaksud suatu perbuatan yang dilakukan oleh mufti mengenai sesuatu hukum atau suatu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang syarat-syarat mufti. Pertama, mufti hendaklah seorang yang tahu sumber hukum iaitu Alkitab. Yang kedua, mufti mestilah mengetahui hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana menjelaskan hukum-hukum syarak. Yang ketiga, mufti juga mestilah mengetahui jalan-jalan atau perkara yang membolehkan seseorang itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, mufti juga mestilah seorang yang dipercayai, amanah serta tidak mempermudah-mudahkan ataupun tidak sambil lewa dalam urusan agama. Yang kelima, mufti hendaklah bersifat seperti seorang perawi hadis yang tidak akan terpengaruh dengan sebab tali persaudaraan maupun permusuhan. Selain itu, antara syarat mufti juga mestilah seorang yang dipercayai, jauh daripada perbuatan yang boleh menjadikannya seorang yang fasik, kemudian tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan maruah dan mempunyai pendapat dan istibat yang sahih. Sama sahaja sama ada mufti itu seorang yang merdeka atau hamba, perempuan, buta, bisu apabila tulisannya atau isyaratnya boleh difahami. Menurut Dr. Yusuf Al-Qadrawi berkata, mufti yang sebenar hendaklah celik dan mahir tentang realiti hidup supaya dia dapat menghubungkan fatwanya dengan kehidupan manusia. Kemudian menurut Imam Al-Nawawi pula dalam mukadimah kitab Al-Syarah Al-Mudahhab pula mengatakan, mufti hendaklah seorang yang dikenali sebagai seorang yang wara' dan kuat berpegang teguh dengan agamanya. Ketiga, mufti juga mesti mengetahui hukum perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasikh dan mansukh, ijma' dan perselisihan pendapat di kalangan salaf. Baiklah, seterusnya, di dalam semua enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri Malaysia memperuntukkan bahawa institusi fatwa itu terdiri daripada gandingan antara mufti dan jawatan kuasa syariah bagi setiap negeri tersebut. Corak pelantikan mufti adalah sama, iaitu melalui pelantikan yang dibuat oleh raja atau sultan kecuali negeri Melaka, wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Mufti dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat persetujuan dan cadangan daripada Majlis Mesyuarat Negeri Yang di-Pertuan Negeri. Sebagai contoh,
Di dalam enakmen pentadbiran Perundangan Islam Selangor menyatakan bahawa Duli Yang Mulia Sultan hendaklah melantik seorang yang layak dan sesuai untuk menjadi mufti bagi negeri Selangor. Di negeri Melaka pula, enakmen pentadbiran hukum syaratnya menyebut Yang di-Pertuan Agong hendaklah atas nasihat Ketua Menteri melantik seorang yang layak dan sesuai menjadi mufti kerajaan negeri. Sekarang pun jika dilihat peruntukan dalam enakmen pentadbiran agama Islam, negeri-negeri tidak ada syarat kelulusan dalam pemilihan atau pelantikan mufti. Namun, dari segi praktikalnya, boleh dikatakan semua mufti yang dilantik mempunyai kelulusan daripada universiti-universiti di Timur Tengah sama ada di tahap sarjana muda atau sarjana. Jawatan Mufti. Mufti negeri dibantu oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri dalam pengeluaran fatwa di peringkat negeri. Seterusnya, Mufti dilantik di setiap negeri dan bertindak sebagai pihak berkuasa utama dalam perkara-perkara hukum syarak dan pengeluaran fatwa. Yang ketiga, pelantikan mufti di setiap negeri adalah sama, iaitu melalui pelantikan yang dibuat oleh Raja ataupun Sultan, kecuali bagi Melaka, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Jawatan kuasa syariah dalam enakmen pentadbiran agama Islam setiap negeri mempunyai perbezaan cara pelantikan ahli-ahli yang menganggotainya. Terdapat 3 kelas bentuk fatwa. Yang pertama adalah fatwa yang boleh diwartakan. Yang kedua adalah fatwa yang diputuskan oleh mufti dan jawatan kuasa fatwa tetapi tidak diwartakan. Dan yang terakhir adalah soal jawab agama oleh mufti secara persendirian. Tata cara perbuatan fatwa menurut Seksyen 51, Jawatan Kuasa Fatwa hendaklah atas perintah DYMM Sultan dan bolehlah atas kehendaknya sendiri atau di atas permintaan mana-mana orang menyediakan satu fatwa atas apa-apa soalan yang belum tamat atau yang menimbulkan kontroversi berhubungan dengan hukum syarak. Jika fatwa tersebut disiarkan dalam warta, fatwa tersebut hendaklah mengikat tiap-tiap orang Islam dalam negeri tersebut. Pindaan ubah suaian atau pembatalan fatwa. Semua negeri mempunyai peruntukan tentang pindaan, pengubahsuaian atau pembatalan fatwa. Contohnya, Selangor, Jawatan Kuasa Fatwa boleh meminda, mengubah suai atau membatalkan mana-mana fatwa yang telah disiarkan dalam warta. Terdapat fatwa-fatwa di negeri-negeri yang telah diubah suai, dipinda atau diubah. Misalnya, tentang status pelaburan amanah saham nasional dan amanah saham Bumiputera. Sebelum ini, beberapa negeri telah menyatakan bahawa perkara ini tidak harus tetapi telah mengubahnya kepada harus. Kaul mutamat dalam fatwa, mufti lazimnya ikut pandangan mazhab Syafi'i. Jika tiada di dalam mazhab Syafi'i, mufti bolehlah mengikut pandangan mazhab Hambali, Hanafi dan juga Maliki. Jika tiada satu pun kaul muktamad dalam 4 mazhab, mufti boleh selesaikan mengikut hemat sendiri tanpa mengikut 4 mazhab. Sebagai contohnya di Terengganu. Penguatkuasaan fatwa yang telah diwartakan. Fatwa yang telah disediakan hendaklah diserahkan kepada majlis dan selepas diteliti akan diserahkan kepada Sultan untuk mendapat persetujuan sebelum diwartakan. Sesuatu fatwa itu hanya akan diisytiharkan dalam warta kerajaan di negeri masing-masing jika ia berkaitan dengan kepentingan awam dan kerajaan negeri tersebut.
Jika sebaliknya, maka sesuatu fatwa yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa ini akan dikemukakan kepada Majlis Agama Islam negeri masing-masing untuk dipertimbangkan. Jika tidak diwarta, maka ia dianggap kekal sebagai pendapat mufti sahaja dan untuk pengetahuan atau rujukan hukum semata. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia bertujuan untuk mewujudkan penyelarasan yang berkesan dan seragam antara negeri-negeri dalam pentadbiran hal ehwal orang Islam di negara ini. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia juga ditubuhkan bagi membincang, menimbang serta menguruskan apa-apa perkara yang dirujuk kepada sama ada oleh Majlis-Majlis Raja, Kerajaan Negeri, Majlis Agama Islam Negeri atau seorang ahli Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Dalam hal-hal tersebut, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia boleh memberi nasihat dan pengesyoraan. Bidang kuasa majlis ini diperuntukkan melalui Seksyen 7 Peraturan MKBHEAI yang menyebut membincangkan, menimbangkan dan menguruskan apa-apa perkara yang dirujukkan kepada majlis oleh Majlis Raja-Raja, mana-mana kerajaan negeri atau Majlis Agama Islam Negeri atau seorang ahli majlis dengan tujuan hendak memberi nasihat atau pengesyoraan. Yang kedua, memberi nasihat kepada Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri atas apa-apa perkara berkenaan dengan perundangan atau pentadbiran agama Islam dan pelajaran agama Islam dengan tujuan hendak memperbaiki, menyamakan atau menggalakkan persamaan undang-undang atau pentadbiran. Peraturan MKBHEAIM Peraturan 9. Dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan bagi tajuk ini. Berdasarkan contoh-contoh yang telah dipaparkan, jelas menunjukkan bahawa sehingga hari ini belum ada suatu mekanisme penyelarasan yang benar-benar berkesan, apalagi yang boleh mengikat negeri-negeri di sisi undang-undang. Keputusan fatwa Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan dan seumpamanya tetap perlu diwartakan mengikut negeri masing-masing untuk membolehkan ia berkuat kuasa sebagai fatwa menurut undang-undang. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam dan Majlis Raja-Raja pula hanya berfungsi untuk menyelaras dan membuat pengesyoraan penyeragaman secepat mungkin. Dalam pada itu, penguatkuasaan terhadap fatwa yang telah diwartakan perlu dilakukan dengan tegas, berterusan serta berkesan. Mahkamah pula hendaklah mengambil pendekatan menggunakan hukuman maksima terhadap tertuduh yang disabitkan bersalah melanggar fatwa. Ia penting agar boleh menjadi iktibar kepada masyarakat awam lain. Dengan langkah itu, fatwa akan lebih dihormati, dipatuhi, seterusnya diletakkan di kedudukan yang sewajarnya.